叔叔阿姨、弟兄姐妹们，早上好，平安，感谢主。今天早上我们可以参加家庭崇拜，感谢主。今天我们有平安、喜乐，也身体健康。我们来默祷，kita saat teduh ya. Amin。我们站起来，我们来唱诗家领颂。第7首前面家领颂，第7首前面。17 bagian depan家领颂。主耶稣，我们感谢你的爱与恩典。今天早上，我们有以感恩、喜乐的心参加家庭团契。感谢主，我们有平安、喜乐，也身体健康。我们要赞美主，要衷心祷告。要听单角妹圣母讲道，求主帮助她，也帮助我们能够明白，有能力遵守，给我们力量，在生活中表彰你的爱，赦免我们，也是我们配的。谢谢主，我们祷告以感恩。奉主耶稣的名求，阿门。请坐。我们来唱诗。我的神，我要敬拜你。Allahku, ku mau sembahmu. Nomor 5，第5首。在你宝座前。
kamu. Kita mau dengan sukacita dan syukur untuk menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Orang Samaria yang Murah Hati yang akan disampaikan oleh Evangelis Tan Jaume. Kita siapkan hati kita nyanyikan sebuah lagu berjudul Cai Se Sin Ti Phangyo, Sahabat Karib, halaman nomor 4. Di Se So. Oh, Cuy ya, bukan Cai ya, Cuy Se Sin Ti Phangyo, Sahabat Karib, nomor 4 ya. Sebelum nyanyi, saya bentar. Lagu ini adalah lagu yang sangat indah ya, dengan judul Sahabat Karib. Sahabat karib kita adalah Tuhan Yesus. Arti dari lagu ini adalah Tuhan, Kaulah sahabat karibku. Tuhan, Kaulah pendamping setiaku. Hatiku tiap hari mengenangmu, merindukan wajahmu. Dalam setiap aspek hidupku, setiap perhentian hidupku, tanganmu selalu menggandengku, agar ku di sisimu. Kau membimbing jalanku, agar tidak binasa. Kasihmu panjang lebar dalam, membuatku terkagum. Asal Tuhan milikiku, hatiku berpadu denganmu. Ku janji ikut Tuhanku selamanya. Ya, sebuah lagu yang sungguh indah. Kita nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan. What is it?
Shalom, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya. Kalau kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, ini adalah sebuah anugerah Tuhan di dalam hidup. 我们能够一起学习神的话语，这是神给我们的恩典，感谢。 Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. 在还没有进入正道之前，我们先祷告。 Mari kita berdoa. 祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 耶稣基督，我们是奉的主， Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. 我们感谢你， Di tengah-tengah kesibukan kami, 在我们这样很忙碌的时候， kami masih bisa menyisihkan waktu kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. 我们都能够来到你的面前来侍奉你。 Mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. 感谢主，你祝福我们在明天的生活上。 Bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami ini. 给我们现在可以生命气息， Biarlah seperti tujuan Tuhan menciptakan kami, 要像主你的目的以创造我们。 yaitu kami bisa mengalami Tuhan. 主啊，让我们能够 Mengalami Tuhan dan menyenangkan hatimu. 能够让你喜悦。哈利路亚。 Berkatilah ya Tuhan pembacaan dan perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. 我们将这一切我们所要学习的交在主你的圣手当中， Dengarkan doa kami. 聆听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主名求的。 Amin. Mari kita sama-sama membuka Injil Lukas pasalnya ke-10. 我们来看路加福音第10章。 Injil Lukas pasal yang ke-10, 路加福音第10章 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. 25到37节。 Semua sudah mendapatkannya? 大家都找到了吗？ Kalau sudah, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. 找到了，我读给你听。 Pertama dalam bahasa Indonesia, setelah itu dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. 我们先用英语读，然后才用华语读。 Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi, meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Besokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dan orang yang jatuh ke dalam penyamuk itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." 路加福音第10章第25节，好撒玛利亚人的比喻。有一个律法师起来试探耶稣说：“老师，我应该做什么才可以承受永生呢？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你怎么念的呢？”他回答说：“你要全心、全性、全力、全意爱主你的神，并且要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你大得对，你这样行就必得生命。”那人想证明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答：“有一个人从耶路撒冷下到耶利哥去，落在强盗的手中。他们剥去他的衣服，把他打得半死，撇下他一个人就走了。正好有一个祭司从那边路下来，看见他就从旁边走过去。又有一个利未人来到那里，看见他也照样从旁边走过去了。只有一个撒玛利亚人旅行来到那里，看见了就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，把他扶上自己的牲口，带他到河店里照顾他。第二天，他拿出2个银币交给店主说：“请你照顾他，个外的开支我回来的时候必还给你。”你想这3个人谁是那一个落在强盗手中的邻舍呢？他说是那怜悯他的。耶稣说：“你去照样做吧。” Demikian jauh pembahasan firman Tuhan yang berbahagia. Biarlah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人，并能够行在生活上的人，有福了。 Saudara, dalam kisah orang Samaria yang murah hati yang baru saja kita baca, memunculkan 4 orang tokoh. 刚才我们读的真理，我们看到这里有4个人物， Siapa saja? 是谁呢？ Siapa saja di dalam kisah orang Samaria yang baru kita baca? 刚才我们读的经文， Siapa? Orang Samaria, oke, benar. 有撒玛利亚人队， Orang Lewi, 有利未人队， orang yang sakit, dirampok ya, ya. orang yang dirampok,对，ya, 一个 Satu lagi, 祭司， ya pemilik penginapan juga ya. Kemudian ada seorang Lewi ya. 利未人。 Dalam cerita ini dikisahkan ada seorang dari Yeriko menuju ke Yerusalem. 从这个故事我们看到来，有一个人他从耶路撒冷到耶利哥， Di tengah perjalanan dia itu dirampok habis-habisan. 他在半路的时候被抢劫到，全部都被抢光了。 Bukan hanya dirampok, 不单单是被抢劫， tapi dia juga dipukuli hampir sekali 他被打到差不多要死了， atau hampir mati. 或者是说差不多要死了。 Dia ini adalah
orang yang sangat membutuhkan pertolongan pada waktu itu. 这个人实在呢，他非常的需要人家帮助他， Uangnya habis, 钱没有了， dia dipukuli, 他非常的担心， seluruh badannya memar, ada yang luka, dan dia sangat membutuhkan pertolongan. 所以他非常需要人家帮助他。 Kita mencatat kemudian lewatlah 3 orang tokoh, 圣经这样的记载，有3个人经过那边， yaitu imam, 有祭司、 Lewi, 利未人， dan orang Samaria. 还有就是撒玛利亚人， Mereka sama-sama melewati jalan itu. 他们都经过那个地方。 Mari kita respon, mari kita lihat apa respon dari masing-masing tokoh. 我们来看他们怎样的反应。 Tokoh pertama adalah imam. 第一个人就是祭司， Imam ini melihat orang yang sedang sekarat itu, 祭司看到这个已经垂死的人， tetapi dia sengaja melewati jalan yang satunya. 他故意的走过另外一条路， Tidak kemudian lewatlah seorang Lewi. 然后来了一个利未人， Lewi juga melihat orang yang sedang sekarat itu. 利未人也看了这个垂死的人， Alkitab mencatat Lewi juga melewati orang hitam, juga melewati orang tersebut dari 圣 seberang. 经记载他也越过了这个人。 Imam dan Lewi sama-sama melihat, 祭司和利未人一起都看了这个， bukan tidak melihat orang yang sedang sekarat itu, 不是没有看到， tetapi mereka sengaja melewatinya begitu saja. 但是他们故意的就这样的越过去了。 Orang yang sangat membutuhkan pertolongan pada saat itu. 那个人正在很需要别人的帮助， Sesudah itu 然后呢， muncullah tokoh Samaria. 来了一位这个撒玛利亚人， Ketika dari jauh dia lihatnya ada orang yang sedang sekarat, 他从很远就看到这个垂死的人， dia menghentikan keledainya, 他就停下他的驴， menghampiri orang tersebut. 就接近这个人， Dan dia mendapatkan bahwa orang ini sedang membutuhkan pertolongan karena banyak sekali luka-luka di sekujur tubuhnya. 他看到这个人需要帮助，因为他全身都很伤， Dia pun merawat orang itu, 他就照顾这个人， menyiramnya dengan minyak dan anggur 他就用油和酒来包 sebagai 裹他的 pertolongan 伤， pertama. 帮助他， Setelah itu dia menaikkan orang itu ke atas keledainya 然后他就把他扶上他的驴子， dan membawanya ke tempat penginapan. 就带他到旅馆去。 Dia berpesan kepada orang yang ada di penginapan tersebut 他就吩咐这个旅馆的主人， untuk merawat orang yang sedang sekarat ini. 你就照顾这个垂死的人， Dan dia berkata, jika engkau belanja dan memberikan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan. 给了他2000的银子， Dan dia berpesan, 而且他吩咐， kalau engkau membelanjakan lebih dari 2 dinar, aku akan mengembalikan begitu saya kembali nanti. 他说，如果你开支比我给你的钱更多，等下我倒回来的时候，我会付还给你。 Kita melihat betapa murah hatinya orang Samaria ini. 我们看到这个撒玛利亚人是那么的有爱心、 Begitu 有怜悯的 peduli-nya 心， terhadap orang yang membutuhkan pertolongan pada waktu itu. 他有爱心的帮助那已经需要帮助的人。 Saudara, waktu kita menolong orang lain, 弟兄姐妹，当我们帮助别人的时候， kita seringkali kalkulatif atau kita seringkali hitung-hitungan. 我们会反复的计较，斤斤的计较。 Saya sudah merawat engkau, 我已经照顾了你，我已经包裹了你的伤， anggur dan minyakku sudah habis. 我的酒和油已经完了， Saya juga sudah memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk merawat engkau. 我也给了2000银子给这个旅馆的主人。 Sekarang uang saya juga sudah habis. 现在我的钱也完了。 Kalau kamu belanjakan lebih daripada dan kalau kau belanjakan lebih daripada itu bukan urusanku, itu bukan tanggung jawabku lagi. Tanggung jawabku sudah selesai sampai di sini. 如果你的开支超过我给你的2000银子，是你的事。
我没有在复制任，我的复制任就到这边而已，我帮你到这里而已。 Bukankah itu seringkali yang dilakukan oleh orang-orang secara umum? 这个就是平常我们人所能够做到的。 Saudara, seorang yang dilimpahi sukacita pelayanan, 一个人当充满喜乐的心侍奉的时候， pada waktu menanggung beban, 当他遇到负担或者是重担的时 bukan 候， seperti beban yang berat, 不是好像真的很重的重担， tetapi seperti suatu beban yang manis. 而是甜蜜的负担、重担。 Saudara, orang Samaria idealnya dikontraskan dengan orang Yahudi. 我们看撒玛利亚人与犹太人形成鲜明的对比。 Kita tahu bahwa orang Yahudi adalah umat pilihan Allah. 我们知道，祭司以及利未人，他们是神的显明， Orang yang mengenal Tuhan, 他们是认识神的， umat pilihan Tuhan. 是神的显明。 Tetapi ironinya Tuhan mengkontraskan orang Samaria ini dengan imam dan Lewi. 但是神意味到将他跟利未人跟这个祭司跟这个撒玛利亚人对比。 Imam dan Lewi bukan hanya Yahudi, 我们发现祭司和利未人不是单单是犹太人， tapi mereka adalah Yahudi sejati. Mereka adalah Yahudi tulen. 他们是纯这个犹太人。Ya, mereka bukan hanya Yahudi, tetapi Yahudi tulen. 他们是纯犹太人， Dan orang-orang yang khusus melayani di bait Allah. 他们是特别的在这个神的殿里侍奉的人。 Tetapi lebih ironinya dengan label sebagai imam dan Lewi, 更讽刺的就是祭司和利未人， orang yang dipandang terhormat dan suci. 人家看是非常尊重的，而且是圣洁的神的仆人。 Tetapi justru yang dijunjung oleh Tuhan, 但是神支持的、神高级的是谁呢？ yang ditinggikan oleh Allah 神高级的是谁呢？ adalah seorang Samaria yang dianggap sebagai orang kafir. 是一个外邦人，就是撒玛利亚人。 Orang Samaria dicatat dengan begitu positif kehidupannya. 我们看到撒玛利亚人的生活被记录如此的寂静， Sangat mungkin dia adalah seorang yang beribadah. 很可能他是一个敬拜神的人。 Saudara, kemungkinan besar orang Samaria adalah orang yang bersama-sama dengan para imam, Lewi, dan juga orang dirampok. 我们可能俩弟兄姐妹，祭司、利未人、撒玛利亚人和各被抢的人是一同走的。 Mereka bersama-sama beribadah di Yerusalem dan kemudian menuju ke Yeriko. 他们一同到这个去敬拜，走过这个耶路撒冷到耶利哥。 Tetapi ketika dilihatnya ada sesamanya yang menderita, 但是当他们看到有人已经遇到困难的时候， timbullah hatinya oleh belas kasihan. 那他就会显出这个有怜悯的心。 Dia bukan hanya tergerak saja, 他不是只有感动， tapi ada tindakan konkret yang dia lakukan untuk merawat. 但是他积极的来帮助他。 Apa yang tidak ada di dalam diri seorang imam dan Lewi? 我们看，在这个祭司和利未人的心中没有的是什么？ Apa yang tidak ada? 他们没有的是什么呢？ Mereka tidak punya belas kasihan. 对， Ya. 他们没有怜悯的心， Mereka tidak punya belas kasihan. 他们没有怜悯的心， Mereka adalah pemimpin agama. 他们是宗教领袖， Agama yang seharusnya menggerakkan orang untuk lebih memiliki hati yang berbelas kasih. 宗教应该引领人更有心，也有这个
怜悯的心， Itu adalah esensi dalam agama. 这就是宗教的本质， Dan itu adalah agama yang sejati. 这就是真正的敬拜。 Esensi dari agama sejati itulah yang dimiliki oleh seorang Samaria. 那我们看到真正敬拜的，只有我们看到是在这个撒玛利亚人所能够行的。 Ada sebuah kisah di Cina 有一个故事在中国， yang menggemparkan seluruh Cina beberapa waktu yang lalu. 震动了、轰动了整个中国。 Dikisahkan ada seorang anak yang berusia 2 tahun 这故事有一个小孩子，2岁的小孩子， berjalan di jalan raya. 他走在大路上， Anak ini mungkin luput dari pengawasan orang tuanya. 那可能这个小孩子呀失去了父母亲的这个监督， Mungkin orang tuanya sibuk bekerja sehingga anak itu lepas dari pengawasan. 可能父母亲忙着工作，失去了监督这2个。 Kejadian atau kecelakaan ini memang bukan di jalan yang terlalu besar, 虽然不是这个孩子走到特别大条的路， tetapi di jalan di mana kiri dan kanan terdiri dari rumah-rumah toko dan banyak mobil yang lalu lalang di situ. 而是左右呢有很多住家、有商店，而且呢很多汽车来往不停。 Singkat cerita, 我们长话短说， anak itu tertabrak dan sekarat atau hampir setengah mati. 这个孩子被撞，差不多也是要死了。 Kemudian dilihat dari sorotan kamera atau CCTV, 然后从这个路边的电视影像 ternyata 在 ada 激光灯下查看， 18 orang yang melewati anak itu. 原来有18个人经过这个孩子的旁边， Tetapi tak ada satupun yang tergerak untuk menolong anak tersebut. 但是没有一个人帮助这个孩子。 Rekaman itu kemudian diperbesar, 当他的这个摄影机放大的时候， maka tampaklah wajah seorang bapak. Tampaklah wajah seorang bapak. 看到了一个先生， Kemudian ada seorang yang melihat rekaman itu berkata, 然后呢，这个摄影的影录放大 "Oh, 的时 saya 候， kenal bapak 看 itu. 到这个先生，他说：“哦，我认识他， Bapak itu tinggal di seberang jalan sana." 他就住在对面那边。” Kemudian bapak itu pun dipanggil 然后呢，这个先生被他们叫来， dan diperlihatkan hasil rekaman tersebut. 给他看这个手机手录档。 Pak, bukankah ini adalah wajah bapak? 他说：“先生，这个是你吗 Ya, betul, katanya.？” 这个先生说：“对，是我。 Tapi kenapa bapak tidak menolong anak yang sedang sekarat itu? 为什么你不帮助这个孩子已经垂死的孩子呢？” Kemudian dia berkata, "Maaf, hari sudah malam, saya tidak melihat anak itu." 因为已经晚了，我看不到这个孩子。 Kemudian ada seorang warganet yang memberikan komentar di media sosial. 然后有网友评论说， Kalau seandainya anak itu adalah uang $100, 如果这个孩子是100块的美金， saya yakin dari jarak 100 meter dia sudah melihat uang tersebut. 我相信在100米以外，他也是可以看到这个钱的。 Saudara sekalian, kenapa tidak melihat? 弟兄姐妹，为什么看不到呢？ Karena yang dilihatnya itu tidak menguntungkan. 因为他看到的对他是没有好处的， Benar bukan? 对吗？ Karena yang dilihatnya tidak menguntungkan. 他看到的没有对他好处嘛。 Seperti orang Samaria ketika dilihatnya orang sedang sekarat, itu tidak menguntungkan dia. 好像撒玛利亚人，他看到这个垂死的人，对他来说是没有好处的。 Dia harus memakai minyak dan anggur yang dia miliki untuk merawat atau membasuh lukanya. 他要用他的油和酒来包裹这个3个非常的人， Kemudian dia juga harus mengeluarkan uang 2 dinar untuk merawat orang tersebut. 他还要出2钱的银子去照顾 Yang dilihat, 伤害的。 orang itu adalah beban. 看来就好像是看这个人好像是负担一样， Maka pura-pura tidak melihat saja. 所以假假的装作看不见。 Coba kalau yang
dilihatnya itu menguntungkan dirinya, 如果看到的对他是有益处的、有赚的， pasti dilihatnya,一定他能够看得到。 Saudara, marilah kita sama-sama meneladani teladan yang demikian baik yang diberikan oleh seorang Samaria. 弟兄姐妹，我们来效法好撒玛利亚人的榜样。 Marilah kita kembangkan sikap murah hati kepada mereka yang membutuhkan akan pertolongan kita. 我们来培养有怜悯心的心态，来侍奉那些需要我们帮助的人。 Saudara, saya kadang memiliki kerinduan untuk menolong orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. 多少时候我这样的希望能够帮助那些很需要的人， Tapi kadang-kadang saya tidak tahu siapakah orang yang sungguh membutuhkan pertolongan tersebut. 但是我不知道是谁真的需要我的帮助。 Kalau dia tidak datang dan menceritakannya kepada saya, 如果他没有来告诉我， saya bukan Tuhan yang Maha Tahu. 我不是全知的神。 Di antara jemaat ada yang membutuhkan pertolongan atau mereka susah, tidak ada beras untuk makan dan ini dan itu. 辛苦，他们很辛苦，没有米等等，我要来支持他们。 Kalau mereka tidak datang, ceritakannya 如果 kepada 他们 saya. 没有来跟我说，我不知道 Saudara, apa yang saya lakukan? 我怎么样的做呢？ Saya selalu berdoa kepada Tuhan. 我常常的祷告跟神说， Tuhan, 主啊， hari ini saya mau berangkat ke pasar. 我今天要到巴萨去， Saya rindu untuk menolong orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. 我真的要希望能够帮助人，真的他很需要的人，我要帮助 Jumpakanlah saya dengan orang tersebut. 给我意见这个人吧。 Kalau dia menceritakan pergumulan dan kesulitan hidupnya kepada saya, 如果他讲诉说他所需要的， saya akan menolong orang tersebut. 我将要帮助他。 Saudara sekalian, Tuhan mendengar doa saya. 神听我的祷告。 Kadang-kadang ketika saya ke pasar, 有时我到巴萨去的时候， ada penjual kancing-kancingan itu dan berkata kepada saya, Cik, 有卖这个零售的跟我说， dagangan saya sepi. 我的生意现在没有生意， Sekarang zaman yang susah untuk berdagang, 现在很难做生意了， sepi sekali. 非常的静， Saya tidak punya uang. 我没有钱。 Saudara sekalian, saya bersyukur Tuhan menemukan kepada saya, mempertemukan kepada saya orang-orang yang membutuhkan, dan saya pun menyisihkan sebagian untuk memberikan pertolongan kepada orang yang bercerita kepada saya. 我感谢主，神听我的祷告，能够给我见到这个需要我帮助的人，我就给他一点的钱， Untuk bisa bersikap murah hati, 能够有怜悯的心。 kita juga mohon perlu pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, 我们也希望能够有神的怜悯， untuk mempertemukan kita kepada orang-orang. 让我们能够遇到需要我们帮助的人。 Kiranya Tuhan menolong kita, 跟神帮助我们， bukan hanya menjadi orang yang mendengarkan firman saja, 不单单是成为听到的人， tetapi menjadi pelaku firman Tuhan di dalam 而要 hidup 成 kami 为 setiap hari. 行道的人，在我们的每一个世界生活的世界上。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini Engkau mengajarkan suatu pelajaran yang begitu berarti kepada kami. Walaupun kami tahu itu sulit untuk kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Oleh karena itu berbelas kasihanlah kepada kami, supaya kami dapat mengembangkan sikap murah hati kepada mereka. Dengarkan doa kami ya Bapa. Hidup kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, boleh menjadi berkat bagi sesama yang kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan kami. Amin. Amen.
Puji Tuhan, hari ini kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang indah. Terima kasih untuk semua Tanjame yang sudah menyampaikan. Kiranya kita boleh belajar terus teladan dari orang Samaria yang murah hati. Kita belajar peduli kepada orang yang membutuhkan. Saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang akan disampaikan oleh Muse Yohanes. Saya persilakan. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama dengan penuh kerendahan hati dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap yang akan kita doakan, baik jemaat Tuhan yang sakit, kehidupan rohani maupun juga bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Melalui berbagai tantangan kesulitan apapun yang kami alami, Engkau selalu peduli, Engkau selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kami, agar supaya kami boleh tetap terus menjalani hidup kami ini dengan penuh sukacita, semangat dan harap, karena Tuhan senantiasa ada di dalam perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam keadaan sakit secara fisik. Tuhan Kau mengetahui akan keberadaan mereka satu persatu. Mungkin saat ini mereka ada di rumah sakit, ataupun mungkin sedang terbaring di rumah, yang mungkin di dalam keterbatasannya mereka tidak mampu untuk melakukan banyak hal. Kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah dengan tangan kuat kuasa-Mu boleh menjamah, memulihkan, dan jika Tuhan menghendakinya kami percaya mereka pun akan disembuhkan oleh karena kasih dan kuasa-Mu tetap ada hingga hari ini. Namun kami juga tetap berdoa ya Allah, biarlah di dalam keadaan apapun, biarlah Tuhan yang menjaga, memelihara, memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka tidak menjadi lemah dan terus meninggalkan Tuhan. Bapa, saat ini kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini iman mereka di dalam keadaan lemah. Mungkin mereka saat ini lupa akan Tuhan. Mungkin mereka juga orang yang sedang mengalami kekecewaan, ataupun mungkin sudah begitu lama berharap tidak mengalami atau merasakan kasih kuasa Tuhan di dalam hidupnya, sehingga iman mereka menjadi lemah. Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah belas kasihan, nyatakanlah kasih setia-Mu, biarlah kuasa-Mu juga boleh menopang mereka ya Tuhan. Biarlah iman mereka juga terus dibangkitkan kembali, sehingga mereka juga boleh melihat akan campur tangan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kami juga berharap biarlah melalui hal ini semuanya itu boleh memuliakan Tuhan. Bapa, saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk komisi usia indah Tuhan ini. Tuhan memberkati setiap para pengurus yang ada di komisi ini. Biarlah melalui mereka, kehidupan mereka boleh dapat menunjukkan satu pelayanan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Setiap anggota juga mengalami berkat dan kuasa Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat dapat boleh tertarik dan datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati masa depan daripada komisi ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk negara dan bangsa di mana kami tinggal. Biar Tuhan memberkati para pemimpin negara kami. Tuhan juga memberikan hikmat dan kemampuan
agar supaya di dalam berbagai persoalan dan kesulitan negeri ini dapat teratasi dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kepala Daerah dimanapun mereka melakukan tugasnya. Tuhan sertai mereka, mampukan mereka ya Tuhan, untuk pemulihan ekonomi, untuk menjaga kestabilitasan keamanan nasional, dan bahkan mengatasi krisis ekonomi di negeri ini yang terus masih juga membayangi akan negeri ini. Kami juga berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung. Mohon kiranya Tuhan memakai setiap pemerintah dan juga bangsa ini untuk saling menjaga, saling memulihkan, bahkan saling menyatakan akan dukungannya setiap program-program yang dilakukan dapat terlaksana. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. CC Muse Yohanes yang sudah membawakan doa syafaat. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Dan Sen Siapanca Wote Tensinjai Tiu Se Liso 56. Arti dari lagu ini adalah hidup lebih indah pada paruh kedua kehidupan. Dalam tangan Tuhan, kita semua punya pengharapan. Meski tubuh semakin lemah, Tuhan berjanji tidak meninggalkan kita. Jangan lupa kasih Tuhan yang besar, selalu mengucap syukur. Lupakan apa yang di belakang, bertekun berjalan ke depan. Hidup lebih indah pada paruh baya kedua kehidupan. Bangkitlah, jadilah terang, bangkitlah, jadilah garam. Sandar roh Allah, doa tiap hari, engkau pasti menang. Ya, sebuah lagu indah. Kita nyanyikan satu kali. Setelah itu baru kita memberikan persembahan. Dengan
yang begitu mengasihi kami, yang telah memimpin segala kehidupan kami dan memberkati kami. Kami juga sungguh mengucap syukur akan kasih-Mu kepada kami, dan saat ini kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, inilah persembahan kami yang merupakan sebagian kecil dari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami juga untuk tidak hanya memberikan uang kami, tetapi kami juga dapat memberikan seluruh hidup kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, juga ajarkan kami untuk peduli dan bermurah hati kepada mereka yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menolong sesama kami yang kekurangan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu kepada kami semua. Kami sungguh mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cinjok. Hari ini ada Aijili ya, baru pertama kali bergabung di tempat ini. Selamat datang Aijili. Semoga tiap hari Jumat Aijili bisa bergabung dengan kami ya, bersama-sama bersekutu. Kita nyanyikan sebuah lagu Selamat Datang ya. Mandarinnya Wenlan ya, Wenlan Cilamen. Dan disambung dengan lagu Ice Kesencane Segala Puji Syukur nomor 17 bagian depan ya. Sekarang saya undang Aicelan, Abong, Mede ya, maju di depan. Kita nyanyikan dengan penuh syukur dan sukacita ya. Bye.
kita berdiri, kita akan menutup dengan doa Bapa kami. Setelah itu kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih ya Yesus. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的责债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权力、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Bapak, terima kasih. Injok, AI, Atep, saudara-saudari, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.